Oke geng, hai, assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi di channel aku. Macam biasa hari ini aku nak tunjuk satu ilmu untuk orang dan aku harap korang di luar sana yang sentiasa support aku punya channel, korang sentiasa share lah aku punya video ni. Aku harap video ini bermanfaat untuk orang lain. Oke, sekarang ni kita akan tunjuk mengenai wiring diagram sistem pengapian. Oke, dan di sini kita ada wiring yang kita ada setup dan kita just tunjuk dengan korang macam mana sistem pengapian motor Yamaha LC. Oke, motor Yamaha LC, Legenda ataupun Ego S semua lebih kurang sama sistem pengapian ni. Cuma perbezaan dia ialah CDI. Tapi sistem kerja dia semua sama dan kita akan tunjuk step by step mengenai wiring dia dan wire dia menuju ke mana dan fungsi-fungsi wire ni kita akan bagi tahu dalam video ni. Oke, jom. Oke, mula-mula kita ada bateri. Oke, bateri dan coil. Dan yang paling penting ialah pulse coil. Oke, dia punya soket yang ni. Dan ni kita ada satu main switch dan satu lagi ada CDI. Dan yang paling penting ialah coil. Oke, ni coil plug. Dan kita tak perlulah pasang plug sebab ni kita just nak tengok wiring diagram sistem pengapian. Oke, di sini kita ada pulse coil. Pulse coil ni mungkin ramai lagi yang belum tahu sistem kerja dia ni macam mana. Okey, pulse coil ni sebenarnya dia lebih kurang macam kerja dia ni ialah signal. Fungsi dia ni dia akan menyuruh ataupun dia akan bagi signal kepada CDI untuk mengeluarkan percikan api ke coil plug. Okey, jadi bila pulse coil ni bermasalah ataupun rosak, secara automatik api tidak akan ada. Kamu cek dari sini ataupun dari sini coil memang dia tiada api sebab asal usul api itu datangnya dari sini. Sebenarnya pulse coil ini dia tiada api sebenarnya, cuma tanpa yang ni api tidak akan ada. Oke, sebab datangnya signal api itu datangnya dari sini pulse coil. Ini ialah pulse coil. Oke, contoh ini aku bagi tahu dengan korang aku harap korang boleh faham betul-betul video ni sebab sebelum ni aku dah banyak kali dah tunjuk sistem pengapian Yamaha, tapi ramai jugalah yang masih mengeluarkan soalan mengenai sistem pengapian dan ramai juga setengah orang yang dah tukar semua part tapi masih tiada api. Sebenarnya kamu perlu faham benda ni dulu. Bila kamu dah faham sistem wiring dia ni, insyaAllah kamu akan dapat penyakit dia dan apa punca motor tu tiada api. Sebenarnya cukup senang. Bila kamu nampak wiring tu, wiring set dalam motor kamu tu memang banyak, tapi kalau kita dah faham basic wire dia tu ke mana, kita akan tahu apa masalah motor tu yang tidak menimbulkan api. Okey? Jadi di sini bila kamu dapat masalah api tiada, semua dah tukar, tapi api masih tiada, kamu kena tahulah semua wiring dia ni macam mana. Yang paling penting CDI ni, okey, ini yang paling penting. Bila kamu dapat masalah tiada api, yang paling penting yang korang kena ingat, CDI ni mana-mana CDI apa jenis motor pun dia kena ada negatif dan positif. Boleh faham Negatif dan positif. Contoh, positif kamu dah masuk dalam CDI, tapi kalau negatif tiada ataupun dia putus, okey, contoh dia putus di tengah-tengah ni, walaupun kamu nampak dari luaran wire ni tak putus, tapi kemungkinan besar tembaga dalam ni dia buruk ataupun mereput. Boleh jadi negatif tak sambung, tak masuk CDI. Okey, jadi bila terjadi macam tu, secara auto api tidak akan boleh ada. Boleh faham? Jadi bila motor tiada api, pastikan yang ni korang kena cek dulu sama ada negatif positif tu dah masuk ataupun tak. Itu yang paling penting. Kalau kamu dah cek semua dah masuk, barulah kamu cek benda yang lain. Okey, ini untuk sistem pengapian Yamaha LC ataupun Legenda ataupun Ego S. Okey, ini version carburetor. Motor Yamaha lebih kurang sama juga sistem pengapian dia ni, cuma beza dia ialah ni CDI. Contoh yang ni ini CDI Yamaha LC. Okey, dia ada dua soket. Soket yang satu ni ialah TPS dan thermosensor. Yang ni dia punya pin semua. Bila kamu cabut soket satu ni,
api tetap ada. Api tetap ada, tiada masalah. Walaupun kamu tak pasang soket ni, api sentiasa ada, tiada masalah. Sebab dari sini dia tiada kena mengena dengan sistem pengapian. Dia cuma kontrol termosensor dan TPS dan kipas radiator korang. Itu untuk motor Yamaha LC. Sebab tu dia ada dua plug macam ni. Kalau motor Ego S ataupun Legenda 115, dia cuma ada satu soket macam ni. Okey, dan yang ni tak ada. Sebab Legenda tiada radiator, tiada menggunakan TPS. Jadi untuk soket satu ni, function dia ialah macam yang aku bagi tahu tadi. Boleh faham? Jadi contoh ni kita lepas. Okey, sorry kalau gelap sebab flash phone aku ni tiba-tiba mati. Mungkin phone ni dah low. Okey. Ni kita dah buka dia punya soket satu, dan cuma yang terpasang yang ni, soket yang besar. Dan sini kita ada bateri macam yang kita tunjuk. Untuk positif, hitam untuk negatif. Positif ialah wire merah. Okey, bila kamu nampak wiring ni merah dalam motor Yamaha, dia ada merah, lepas tu fuse. Fuse ni kita tak pasang lah. Aku harap korang boleh faham, sini ada fuse tapi kita tak pasang. Dia langsung looping masuk sini, masuk ke main switch. Bila kamu nampak main switch korang tu, dia ada wire merah dan wire coklat. Untuk Yamaha, semua Yamaha dia lebih kurang macam ni. Dia cuma ada dua wire. Bila kamu nampak dia cuma ada dua wire, bermakna sistem pengapian motor korang tu ialah DC. Okey, DC, bukan AC. Kalau AC dia banyak kabel di sini. Lebih kurang contoh EX5 dia banyak. Kalau dua wire macam ni ialah sistem pengapian DC. Jadi merah masuk, bila kita on kunci, pup, dia akan hantar positif ke wire coklat. Wire coklat ni kemana bang? Okey, wire coklat ni masuk direct, masuk ke CDI. Tapi wire coklat ni sebenarnya dia banyak looping. Dia looping masuk ke meter, masuk looping ke relay signal, macam-macam lah dia looping. Tapi yang jelas, pastikan kalau kamu dapat masalah sistem api, positif ni selepas dari kunci wire coklat kena masuk ke CDI dulu. Jadi bila kamu nampak macam ni normal, tapi kamu kena pastikan semua ni wire ni dalam keadaan baik, dalaman dia ni. Jangan sampai dia putus. Okey, contoh ni dah masuk ke sini, bermakna ni dah aktif CDI. Negatif pun dah masuk, bermakna ni dah aktif. Bila korang nampak wiring ni, dia cukup simple geng. Dia cuma berapa wire saja. Tapi bila nampak dalam motor tu memang banyak. Tapi sebenarnya kalau kita nak cek sistem pengapian dia, cuma yang ni saja yang perlu kita cek, wire-wire ni. Okey, wire-wire yang kita tunjuk ni. Korang nampak lah, jelas. Ni ada oranye, ada hitam, ada coklat. Okey, ni hijau line putih. Hijau line putih ni masuk ke pulse coil. Ni pulse coil. Ada dua wire. Okey, ni. Ini coil ni sebenarnya untuk menghasilkan current ataupun untuk cas. Lebih kurang macam alternator lah dia punya kerja ni. Bila yang ni rusak, bila ni rosak, secara automatik bateri tak boleh cas. Begitu juga dengan rectifier. Bila rectifier rosak, secara automatik bateri tak cas. Dia akan rosak. Bila bateri tak cas, motor akan jadi semput dan lama kelamaan motor tak boleh hidup. Tapi kalau bateri masih ada, motor masih boleh hidup. Tapi bila dia weak, 100% weak, motor tak boleh hidup kalau coil ni rosak. Antara satu lah. Bila ni rosak, bateri tak cas. Bila yang ni rosak pun bateri tak cas. Jadi bila bateri tak cas, nanti motor lama-lama dia akan mati, tak boleh hidup. Api tiada. Jadi itulah perlunya coil ni kena normal. Begitu juga dengan rectifier. Ketiga benda ni penting untuk sistem pengapian. Ketiga benda ni penting. Jangan sampai ada yang satu bermasalah. Bila yang ni bermasalah, confirm motor tak boleh hidup. Bila bateri dah weak 100%. Itu yang korang kena faham betul-betul. Jangan keliru. Jadi di sini kita akan tunjuk. Korang nampak wiring diagram untuk sistem pengapian. Ni kita cuma perlukan pulse coil. Sekarang ni kita akan tunjuk sistem kerja dia macam mana. Aku bagi satu daya magnet ataupun bagi daya lekat pada ni pulse coil. Korang nampak percikan api sini. Dan aku on kunci macam biasa, bateri normal pastikan bateri normal. Aku on kunci. Bateri dah on. Macam biasa bateri dah on.
Kurang nampak sini percikan api. Aku cuma bagi ini, bagi dia ketuk. Nah tuh, kurang nampak. Nah, api dia cukup kuat, geng. Oke, kurang nampak api dia nih. Bila dalam motor kerja dia macam ni lah. Oke, macam mana boleh ada api bang, sedangkan abang cuma bagi lekat screwdriver nih. Oke, ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh magnet. Oke, kita tunjuk magnet. Magnet yang nih. Magnet, bila kamu perasan dia ada yang nih. Ini version carburetor kita cerita, bukan version fuel injection. Kita cerita mengenai motor carburetor, motor lama. Bila kamu nampak motor Yamaha, apa-apa jenis motor lah, dia ada nih. Dia ada satu daging magnet nih. Yang nih nanti dia akan kena di sini, pulse nih. Dia tak rapat lah, cuma dia dekat dengan nih pulse coil. Inilah yang akan bagi signal kepada nih pulse coil. Dan pulse coil ini bagi signal kepada CDI. CDI bagi signal kepada nih. Barulah api itu keluar. Jadi datangnya signal bila api itu keluar, datangnya dari sini. Oke, sebab sistem kerja engine dan api dia kena ada waktu. Dia kena ada waktu bila api itu keluar, bukan di asal keluar. Itu sistem kerja engine dan api. Baru boleh motor itu hidup. Walaupun api itu ada, tapi kalau tak ngam dia punya ataupun tak sesuai dengan dia punya cara kerja, motor tak boleh hidup walaupun api keluar. Sebab tuh cara kerja yang normal kita cerita api ini bila dia keluar sewaktu piston berada di top. Oke, top. Kalau piston nih dalam keadaan bawah macam nih. Ini head contoh ini piston, ini head. Ini head, ini piston. Contoh, piston turun bawah, api keluar, motor tak akan boleh hidup. Jadi cara kerja engine dan api, piston, bila dia menuju ke atas top dalam berapa derajat macam tuh, api akan keluar. Dia terbakar, baru piston turun. Macam tuh. Itu waktu yang tepat. Jadi kena faham betul-betul. Tak bermakna api keluar motor kena hidup, tak. Sebenarnya dia ada waktu yang tepat, waktu yang sesuai. Jadi yang menyesuaikan api bila waktunya keluar ialah pulse coil ini. Boleh faham Aku penat buat video nih, geng. Kadang-kadang aku buat video tuh berulang-ulang. Sebab ada juga setengah orang masih tak paham. Apalagi kalau follower baru kita memang tak paham. Sebab follower yang lama dia dah banyak tengok video aku, dan banyaklah yang dah tahu buat motor sendiri disebabkan tengok video aku ini yang selalu kita tunjuk, selalu kita kongsi. Jadi untuk korang di luar sana yang baru follow kita punya channel ini, aku harap korang boleh scroll video aku yang lama, jadi kamu boleh faham. Dan untuk follow baru kita, aku harap korang boleh share lah video ini. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk orang lain dan untuk kita semualah. Oke, kita jumpa di next video. Thank you.